BRI, Mardi dan Agrobank. Dan saya, Muhammad Ali Mikael Muhammad Zawawi, hari ini akan membentangkan tentang Mardi. Okey, Mardi. Mardi ialah Malaysian Agriculture Research and Development Institute ataupun lebih dikenali sebagai Mardi. Ianya sebuah badan berkanun yang diamanahkan untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang makanan dan pertanian serta menjadi tunjang industri asas tani di Malaysia. Okey. Yang pertama kita kena tahu Mardi ni dia berkaitan dengan industri pertanian. Tetapi dia bukan sahaja pertanian, dia buat penyelidikan dan penyelidikan dalam bidang makanan. Dalam bidang makanan juga. Sebabnya daripada bidang pertanian, bila diproses melalui proses R&D, dia akan menghasilkan produk, dan produk tu adalah produk dalam bidang makanan. So dia juga melakukan penyelidikan dalam bidang makanan dan pertanian serta menjadi tunjang kepada industri asas tani ni. Dia menjadi tunjang, Mardi menjadi tunjang industri asas tani disebabkan dia dapat menghasilkan banyak tenaga kerja dan dia membuka banyak cabang dalam industri pertanian. Okey, selain daripada melaksanakan projek R&D, Research and Development, Mardi juga menyediakan khidmat teknikal dalam pembangunan program usahawan. Macam saya cakap tadi, Mardi ni dia hasilkan banyak cabang untuk pekerjaan, untuk bantu orang bumi putera. So dia juga membekalkan khidmat teknikal dalam pembangunan program usahawan untuk melahirkan usahawan dalam bidang makanan, pembungkusan, pertanian dan khidmat lain dalam industri berkenaan. Okey, bila dah ada pertanian, produk dia jadi hasil makanan. Bila dah ada hasil makanan, mestilah ada pembungkusan. Jadi banyak cabang dia kat situ. Mardi juga aktif di peringkat global di mana segala data penemuan saintifik dan ilmu pertanian yang diperoleh daripada hasil R&D tersebut akan disalurkan melalui bahan penerbitan, bahan bacaan lah, ataupun orang kata macam sharing knowledge. Hasil daripada R&D tu kita berkongsi dan melalui bahan penerbitan serta persidangan dan pameran yang berkaitan dengan industri pertanian di peringkat antarabangsa. Mardi ni dia join banyak program, banyak persidangan, banyak pameran yang semua berperingkat antarabangsa supaya apa? Memastikan pihak Mardi tidak ketinggalan di dalam arus pemodenan ini. Segala teknologi dan pendekatan terbaru bagi mempermudahkan segala kerja berkaitan dengan industri dapat diperoleh daripada hubungan rapat dengan pelbagai institusi penyelidikan dan universiti dari setiap 7 benua di dunia. So, Mardi ni dia menjalinkan hubungan rapat dengan pelbagai institusi penyelidikan dan universiti supaya kita tidak ketinggalan dalam industri pertanian ni. Macam sekarang orang membaja, macam mana kita nak jimatkan masa dan melakukan kerja dengan lebih efisien untuk membaja? Kita ada tengok berita tentang membaja menggunakan drone. Itulah salah satu contoh teknologi dan benda yang mempermudahkan kita untuk buat kerja. Okey. Seterusnya ni sedikit sejarah tentang Mardi. Mardi ni ditubuhkan di bawah Akta Mardi 1969. Akta Mardi 1969 ini telah membawa kepada penubuhan Mardi pada 28 Oktober 1969 yang telah dirasmikan oleh Tunku Abdul Rahman
dan beroperasi secara menyeluruh pada tahun 1971. MARDI ni telah ditubuh pada tahun 1969, tapi dia berfungsi, dia beroperasi secara menyeluruh pada tahun 1971. Okey, MARDI diuruskan berpandukan dasar dan peraturan yang diputuskan oleh pihak pengelola MARDI ataupun pihak atasan lah, dengan persetujuan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Manakala segala hal keuangan memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Okey, ni sejarah dia. Pindaan Akta MARDI pada tahun 1990, setelah lebih kurang 20 tahun bertapak di Malaysia, telah menguatkan lagi keberadaan MARDI di Malaysia ini dengan membenarkan penglibatan MARDI dalam pengkomersialan. Bila dah ada produk, mestilah kita nak kena komersial, kita nak kena eksport, import, kita nak kena sebarkan, kita nak kena iklankan produk kita supaya ianya lebih tersebar, supaya dia terjual, supaya lebih laku, supaya orang tahu kewujudan MARDI. Okey, seterusnya penubuhan beberapa stesen penyelidikan tambahan berasaskan zon agroiklim dalam negara di Sabah Sarawak, dan juga stesen di luar negara juga pernah ditubuhkan seperti di Mali dan Malawi, iaitu di Afrika. Ini antara sejarah yang membanggakan lah bagi pihak MARDI. Okey, seterusnya produk. Okey, hari ni saya nak share beberapa produk yang dihasilkan daripada MARDI. Menurut Keratan Akhbar Sinar Harian pada tarikh 15 September 2021, ini produk terbaru sekali. Daripada pihak MARDI telah melancarkan 3 produk inovasi makanan yang terbaru. Okey, produk 100% tempatan ini hasil daripada proses penyelidikan dan pembangunan R&D selama lebih daripada 3 tahun. Okey, untuk menghasilkan produk ni dia bukan senang. Okey, sekarang 3 produk yang baru dilancarkan ni memakan masa lebih daripada 3 tahun dan pelbagai proses R&D. Kesemua produk yang dihasilkan telah melalui banyak proses bagi memastikan produk tersebut bersih dan selamat untuk dipasarkan. Okey, apa produk tu? Glody nektar buah, Fruity Gold nektar buah, dan tahu ikan patin. Semua produk tersebut adalah hasil daripada tanaman dan penternakan MARDI. Kesemua produk tersebut dipastikan mempunyai fungsi tambahan dan kelebihan yang tersendiri. Antaranya mempunyai antioksidan serta flavonoid yang tinggi, kandungan felonik stabil, tinggi serat diet, rendah lemak, dan yang paling penting sekali, tinggi protein untuk dikonsum oleh pengguna. Semua produk ni dipastikan supaya kenapa MARDI memastikan produk-produk dia ni berkhasiat, sesuai untuk digunakan oleh semua lapisan masyarakat, kerana produk yang dijual ni akan dijual kepada semua lapisan masyarakat. Jadi dia perlulah menunjukkan bukti bahawa produk MARDI ni berkualiti. Produk MARDI juga boleh bersaing dengan produk-produk lain di pasaran. Okey, dan yang terakhir, impak daripada hasil R&D yang dilakukan. Impak daripada hasil produk ni, 3 produk ni, impak dia apa? Apa impak yang MARDI berikan? MARDI telah membuka ribuan peluang pekerjaan dan melahirkan ratusan usahawan yang berjaya dalam proses tersebut. Untuk menghasilkan produk tersebut,
ribuan peluang pekerjaan telah dibuka dalam proses perkilangan, proses pembuatan, penghasilan, pembungkusan dan melahirkan ratusan usahawan yang berjaya dalam proses tersebut. Ni daripada ni lah, komersial, penjualan, kita dapat lahir, pihak Mardi dapat lahirkan ramai usahawan yang berjaya. So inilah gambar produk-produk Mardi yang telah dipasarkan. Tahu ikan patin, Glody nektar buah, Frutigo nektar buah campuran. Ini semua produk yang boleh dikonsum, produk makanan, dan semuanya dijamin halal, sihat, buatan Malaysia, produk tempatan dan bagus untuk kesihatan. Ini antara kejayaan Mardi yang telah diukirkan. Hasil usaha penyelidikan Mardi selama lebih 40 tahun telah menghasilkan banyak kepelbagaian dan klon tanaman baru, baka ternakan baru dan kaedah pengurusan yang baru. Okey, hasil daripada penyelidikan Mardi selama 40 tahun ni, dia telah hasilkan pelbagai klon untuk tanaman baru. Klon tanaman baru ni macam mana? Kita kena, untuk tanam sesuatu, macam anggur contoh. Anggur dia memerlukan suhu yang rendah untuk hidup. Dia kena suhu sejuk baru dia berbuah. Tapi Mardi ni berjaya menghasilkan klon anggur tapi boleh hidup di suhu biasa, iklim biasa. Iklim kita di Khatulistiwa. Baka ternakan baru maksudnya ternakan lah, haiwan ternakan. Baka yang baru, kacukan. Dan kaedah pengurusan. Bila dah ada baka yang baru, tanaman baru, kita kena urus pengurusan dia, kenalah yang baru. Macam mana nak siram pokok anggur, apa makanan yang diperlukan oleh baka ternakan baru tu. Macam tu lah. Dan seterusnya, Mardi juga telah menghasilkan pelbagai teknologi baru dalam bidang pemprosesan makanan dan pengendalian selepas tuai bagi produk hortikultur dan ternakan. Mardi juga memanfaatkan teknologi ICT dalam bahagian pengurusan dan pengendalian ladang seperti teknologi pertanian tepat bagi padi serta penganggaran hasil tanaman menerusi teknik pengimejan. Okey. Mardi ni dia manfaatkan teknologi ICT, maksudnya komputer semua ni lah, benda-benda yang berteknologi dalam bahagian pengurusan. Pengurusan macam mana? Kita nak cepatkan, kita nak mempermudahkan kerja. Okey, ni contoh dia. Teknik pengimejan bagi menghasilkan menganggar hasil tanaman. Jadi kita tak perlulah ada 500 pokok. Contoh, takkan kita nak kira satu-satu kan. Kita mestilah guna teknik pengimejan ni. Maksudnya kita boleh scan, kita dapat tahu dekat tanah ni ada 500 pokok durian, ada 200 pokok rambutan. Contohlah. Macam itulah contoh dia. Dan Mardi juga turut mencipta teknik-teknik baru bagi pengurusan alam sekitar dan sumber pertanian, terutamanya air, tanah dan sumber genetik dengan lebih cekap dan efisien. Dan yang terakhir, kesimpulannya ialah visi kepimpinan Mardi sebenarnya telah tercapai, telah berkembang daripada pembangunan keupayaan, penubuhan sistem penanaman dan peladangan. Asal usulnya visi dia hanyalah untuk berkembang daripada pembangunan keupayaan, penubuhan sistem penanaman dan peladangan. Tapi disebabkan dia telah berjaya dan dia telah berkembang, berubah ke arah pengkomersialan teknologi, pengurusan kualiti menyeluruh dan budaya kecermelangan bagi mencapai pengiktirafan di peringkat kebangsaan
dan antarabangsa. So, sekian daripada saya. Terima Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang Agrobank. Sejarah Agrobank dahulunya dikenali sebagai Bank Pertanian Malaysia. Singkatannya adalah BPM. Agrobank adalah sebuah bank milik kerajaan di bawah bidang kuasa Menteri Kewangan diperbadankan. Pembiayaan bank dalam sektor pertanian adalah didorong oleh dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA. Agrobank ditubuhkan pada tahun 1969 dengan matlamat menyediakan perkhidmatan kewangan yang menyeluruh khusus untuk menyokong dan memperkasakan sektor pertanian negara. Sebagai Institut Pembangunan Kewangan DFI yang memberi tumpuan kepada sektor pertanian di Malaysia, Agrobank bertekad untuk mengimbangi peranan dalam aspek pembangunan dan komersial untuk pembangunan pertanian. Agrobank menyediakan solusi pembiayaan yang menyeluruh bagi pertanian yang merangkumi aktiviti huluan seperti bekalan input pengeluaran pertanian dan juga aktiviti hiliran seperti pemprosesan dan jualan produk pertanian kepada pengguna. Dengan pengalaman lebih 46 tahun, Agrobank secara aktif menyokong pembangunan pertanian negara dengan beroperasi di 8 wilayah melalui 188 cawangan bank. Agrobank menawarkan produk dan perkhidmatan dalam bidang pembiayaan korporat, komersial dan mikro serta pembiayaan perdagangan, pembiayaan peribadi, perbankan elektronik dan deposit dan perkhidmatan. Pada 1 Julai 2015, Agrobank secara rasmi telah beralih kepada sistem perbankan Islam sepenuhnya. Next week. Visi untuk Agrobank adalah untuk menjadi sebuah bank yang menerajui bidang perbankan dengan fokus kepada pertanian. Next. Menyediakan misi untuk menyediakan perkhidmatan kewangan yang lengkap mengikut kehendak pasaran seperti usahawan tani, usahawan mikro, kecil dan sederhana, individu dan persendiri. Next. Peranan dan fungsi adalah menyediakan perkhidmatan kewangan dan perbankan dengan fokus kepada sektor pertanian. Yang kedua, meningkat dan menggalakkan pembiayaan pertanian oleh sektor perbankan komersial. Yang ketiga, menjadi salah satu ejen bagi program pembangunan kerajaan, menjadi pusat kepakaran pertanian dan menyediakan penarafan kredit pertanian. Itu sahaja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Daniel dan Khalid akan membentangkan Lembaga Pertubuhan Peladang dan Farma Lembaga Pertubuhan Peladang dan Farma. Okey. First saya akan bentang dulu iaitu Lembaga Pertubuhan Peladang atau nama pendek dia LPP. Okey. Next. Okey, sebelum saya masukkan dalam saya masuk sejarah, saya akan ceritakan Lembaga Pertubuhan Peladang ni. Lembaga Pertubuhan Peladang ni macam contoh kan, kita nak buat satu pertanian macam sawah padi lah. So LPP akan bantu kita dari segi baja ataupun dia akan bagi benih untuk bantu peladang-peladang ni, ataupun dia akan bagi dana ataupun apa nama dia, dana untuk bantu peladang-peladang. Dan pertubuhan LPP ni bertujuan untuk mengelakkan kemiskinan peladang. Okey, ini saya akan masuk ke sejarah.
Lembaga Pertubuhan Peladang LPP ditubuhkan pada 14 Februari 1973 melalui pengumbalan Akta LPP 1973. Akta Lembaga Pertubuhan Peladang. Pertubuhan LPP adalah bertujuan untuk memikul tanggungjawab membantu mempertingkatkan ekonomi dan sosial masyarakat tani di bawah satu badan yang berpandang khusus. Ni yang contoh saya cakap tadi yang first tu. Akta 109 Akta Peladang 1973 kurungan 4 pula digubal khusus untuk menyusuri semula persatuan-persatuan peladang dan koperasi yang berasaskan pertanian. Di bawah akta ini, persatuan-persatuan peladang dimansuhkan dan didaftarkan semula sebagai pertubuhan peladang, manakala koperasi yang berasaskan pertanian menjadi unit ahli kepada LPP. Pada 1531 pada masa ini terdapat 1531 buah koperasi berasaskan pertanian dan 119 persatuan peladang yang berkhidmat untuk masyarakat tani di luar bandar. Next. Tugas-tugas Lembaga Pertumbuhan Peladang. Tugas-tugas mereka terkandung dalam Seksyen 4/1 dan 4/3 Akta LPP 1973, iaitu Akta 110 adalah seperti berikut. 1. Diorang punya tugas-tugas untuk menggalak, giat memudahkan dan mengusahakan kemajuan ekonomi dan sosial pertubuhan peladang. Bagi contoh, memberi baja, memberi benih-benih. Lepas tu dia contohnya kan, kita buat bisnes kan, bisnes sawah. Lepas tu hasil keuntungan tu dia akan bagi, contoh untung 100,000 dia akan bagi 8,000 lah untuk kita beli baja ataupun benih-benih. Okey, yang kedua, untuk mendaftar, mengawal dan menyelia pertubuhan-pertubuhan peladang dan mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, untuk mengawal dan menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti tersebut di atas dan memastikan supaya tugas-tugas itu dilaksanakan dengan cara yang akan memajukan dasar kejayaan khusus, dasar berhubung dengan menyusunkan semula masyarakat. Okey, yang seterusnya, struktur pergerakan pertubuhan peladang LPP mempunyai 3 peringkat. Secara umumnya, kewujudan pertubuhan peladang LPP mempunyai 3 peringkat yang berasaskan undang-undang dan peraturan Persatuan Peladang, diperuntukkan dalam Seksyen 3/1, 3/1, kurungan 2 dan kurungan 3 dan Seksyen 18A, 18B dan 18C. Akta Pertubuhan Peladang 1973. Pertubuhan Peladang di peringkat kawasan dipanggil Pertubuhan Peladang Kawasan PPK, di peringkat negeri dipanggil Pertubuhan Peladang Negeri PPN, dan di peringkat nasional dipanggil Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS. Okey, terdapat agensi-agensi yang terlibat berkaitan pertubuhan peladang, iaitu Lembaga Kemajuan Pertanian Kemudu, iaitu KADA, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, iaitu MADA, Kementerian Pemodenan Pertanian Sarawak. Hari Peladang jatuh pada 6 Ogos setiap tahun yang telah diisytiharkan Tun Abdul Razak. Kata-kata hikmat Lembaga Pertubuhan Peladang adalah payung kepada peladang yang telah diisytiharkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak 9 November 1973. Sekian daripada saya serahkan kepada Khalid. Assalamualaikum. Hari ini saya akan terangkan tentang Federal Agriculture Marketing Authority, iaitu FAMA. Lembaga Pemasaran Pertanian
Persekutuan FAMO, iaitu FAMO atau FAMO ditubuhkan di bawah Akta 141 merupakan sebuah agensi pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. FAMO bertanggungjawab dalam memasarkan produk agromakanan iaitu seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan serta produk-produk industri makanan dan asas tanian. Bagi memacu sektor pemasaran domestik dan antarabangsa, FAMO berperanan dalam memperluaskan saiz produk, saiz pasaran produk agromakanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar. FAMO juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dan industri makanan tersedia dan boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, FAMO telah menggiatkan usaha-usaha untuk meningkatkan kecakapan di sepanjang rantaian pemasaran melalui strategi seperti pembangunan luang pasaran iaitu seperti promosi, pembangunan infrastruktur pemasaran, pembangunan keusahawanan, pembangunan pemasaran produk dan pembangunan regulasi pemasaran. Seterusnya, visi FAMO peneraju utama pemasaran makanan dan hasil pertanian negara. Misi pula membangunkan rantaian pemasaran makanan dan hasil pertanian yang cekap dan berkesan bagi meningkatkan nilai kepada pelanggan. Objektif FAMO ialah merealisasikan wawasan negara dan dasar pertanian negara untuk menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama makanan dunia melalui kecekapan dan keberkesanan produk pertanian dan makanan. Membangunkan infrastruktur pemasaran dan sistem rantaian bekalan yang cekap dan berkesan. Selain itu, membangunkan pemasaran dan meningkatkan permintaan hasil pertanian dan makanan dalam dan luar negara. Akhir sekali, memacukan keupayaan sumber manusia dalam pemasaran pertanian berdasarkan pengetahuan dan teknologi terkini. Seterusnya, fungsi bahagian dalam FAMO. Khidmat pemasaran segar. Fungsi utama khidmat pemasaran segar adalah memasarkan hasil keluaran produk segar di dalam dan luar negara melalui FAMO dan keusahawanan pemasar. Memastikan bekalan makanan mencukupi di dalam negara melalui pengukuhan bekalan ladang, kontrak dan import. Membangunkan rantaian pemasaran industri buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin dan floriculture dan membekalkan bahan makanan kepada pasaran pada harga yang kompetitif bagi mengurangkan beban pengguna akibat kenaikan kos sara hidup. Khidmat pemasaran industri asas tani iaitu IAT berfungsi untuk memperluaskan saiz pasaran produk industri asas tani, pembangunan penjenamaan, pembangunan kualiti iaitu persijilan, pembungkusan dan pelabelan dan promosi dan penembusan pasaran. Sekali memperkasa produk IKS agar mampu berdaya saing di pasaran domestik yang global. Sekian saja daripada kami. Saya dengar tentang FAMO dan lembaga peladang. Terima kasih. Adik kami, terima kasih. So daripada presentation tadi saya nak tanya apa beza di antara fungsi MARDI dengan FAMA? Siapa tahu? Sebab saya tengok dari presentation tadi dua-duanya melibatkan pertanian dan makanan kan. So apa beza di antara fungsi MARDI dengan FAMA? Saya nak cuba Apa dia Kuan? MARDI tu saya rasa dia lebih kepada nak hasilkan satu produk tu lah. Okay. Daripada macam pertanian ke apa kan, kita nak hasilkan produk. Okay. Dia nak apa tu nama dia, macam nak bagi produk tu berkualiti lah. Okay, kalau FAMA? Lepas tu kalau farmer tu dia lebih kepada menggalakkan orang macam cucuk tanam pasal pertanian ni lah, macam ya kau dah. Saya rasa MARDI tu dia lebih kepada macam
Dia macam kaji lah. Dia kaji, dia nak bagi menghasilkan satu produk yang berkualiti tinggi lah. Okey, apa beza dengan Pharma? Pharma dia macam dia macam nak menggalakkan orang membeli. Macam nak kata, dia macam nak bukan tingkatkan. Dia nak memperluaskan lah, macam nak sebarkan kita punya produk yang daripada Malaysia ni kan, kepada luar macam import keluar, lebih kurang macam tu lah. Okey, betul dia. Dia Mardi ni dia lebih kepada untuk meningkatkan pendapatan petani lah. Kiranya dia macam mana kita nak mempertingkatkan hasil pertanian tu supaya lebih bagus atau lebih meningkat lah. Dan sama juga dia pun dalam bidang makanan pun sama ya, dia buat penyelidikan untuk menghasilkan makanan yang baik lah. Okey, tapi Pharma ni macam yang ikut terangkan tadi, dia lebih kepada pemasaran. Dia tolong pasarkan produk-produk pertanian-pertanian tadi di dalam dan di luar negara lah. So itulah beza dia. So ada apa-apa nak tanya lagi tak? Tadi LPP Lembaga Pertubuhan Peladang dengan Agrobank dua-dua tu berfungsi untuk memberi bantuan kewangan lah kepada petani-petani. So ada beza ke? Ada, LPP dia bagi subsidi. Maksudnya contoh kalau kita macam mana subsidi baja, lepas tu subsidi ni. Kalau agro tu dia bagi macam pinjaman untuk peladang. So LPP lebih kepada subsidi Ah.